Ya, hajat di hati mengail sotong. Jom tani singgah ke Tutong. Bersama dengan Sampai rakan sudah. kita. Sampai sudah. Sebelum tadi mengail, jumpa dulu dengan rakan kita di Masdi. Masdi Dr. Haji Sarbini. Assalamualaikum. Apa kabarnya Masdi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dini dan juga Sarina, dah saya kabar baik pada pagi ini. Kita mengharapkan juga Alhamdulillah. keadaan cuaca di Pekan Tutong khususnya dalam keadaan yang bisai-bisai ataupun baik-baik sahaja. Ya, tepat sekali. Keadaan cuaca pada pagi ini ada keadaan yang baik dan juga panas. Itu memang kita maklumlah. Memang negara Brunei Darussalam juga terkesan daripada fenomena El Nino dan seperti yang dikongsikan Dini dan juga Serina sebentar tadi mengenai dengan cara-cara untuk kita ni menghindarkan daripada kesan panas ini. Antaranya tadi ada dikongsikan, Ismail ini pun ada mengongsikan juga minum air piasa mungkin atau adalah antara tips yang terbaik sebetulnya. Kalau untuk Madini Masdi. sendiri, Majdi sendiri, maafkan saya. Kalau untuk Majdi sendiri, apa antara tindakan secara individu yang selalunya dilakukan dalam sama-sama mengelak kesan daripada cuaca panas ini? Kalau saya secara peribadi, bagi saya yang aktif bersukan, memang salah satu caranya adalah mengenakan ataupun memakai krim pelindung matahari ataupun sunscreen bagi mereka yang aktif bersukan ataupun mereka yang seperti saya juga bertugaskan untuk menyumbangkan bahan. Jadi memang ke lokasi. Jadi memang maklum keadaan di luar pun panas. Jadi memang perlulah memakai sunscreen ini yang terbaik adalah SPF 30 ke atas. Kita lihat pada keadaan cuaca di negara Darussalam juga. Jadi saya syorkan menggunakan SPF, Sun Protection Factor 30 ke atas adalah yang bagus untuk melindungi kulit kita ni daripada terkena cahaya matahari. Selain daripada sun creamnya, mungkin boleh menggunakan topi dan payung je barangkali Masdi, ya, seperti yang disarankan je Masdi. Ya, tepat sekali. Betul. Baik, untuk pagi ini juga kita tidak sabar menantikan bahan yang akan dibawakan dari daerah Tutong. Silakan Masdi. Silakan. Baik, terima kasih bertugas tugas Dini dan juga Serina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pagi Ahad kepada penonton. Kita bersua pada pagi ini seperti biasa untuk berkongsi makluman dan juga satu bahan visual yang kami sediakan untuk tontonan kita bersama pada hujung minggu ini. Dan kepada penonton saya kongsikan terlebih dahulu mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku esok 22 hari bulan Mei 2023 Isnin sehingga 31 hari bulan Mei 2023 dan ia akan menjejaskan di keseluruhan Jalan Piasan Lamunin, Mukim Lamunin, daerah Tutong dan sebab-sebab pemotongan sementara bekalan elektrik ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan rangkaian kawat atas volten rendah di kawasan berkenaan. Dan apabila maklum ia akan ditutup dari jam 8.30 pagi sehingga 11.30 minit pagi. Jadi kepada penduduk kampung yang tinggal di sekitar kawasan Jalan Piasan Lamunin, Mukim Lamunin, daerah Tutong agar lebih maklum atas pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku dan diteruskan lagi esok hari Isnin sehingga 31 hari bulan Mei 2023. Dan ada penonton beberapa makluman akan saya kongsikan sebentar nanti. Namun terlebih dahulu mari kita saksikan pula bahan yang kami sediakan untuk tontonan audio hari ini. Kikek ataupun layang-layang merupakan salah satu permainan tradisi masyarakat Melayu Brunei yang popular suatu ketika dahulu. Namun, kini hampir dilupakan. Malah tidak diketahui oleh sebilangan generasi baru, terutama dari segi pembuatannya. Melalui pakej program dari daerah Tutong kali ini, saya bawa audio beramu untuk mencari bahan utama dalam pembuatan kikek. Apakah itu? Ikuti selanjutnya. Ya, para penonton, ketika ini saya berada di sekitar kawasan Lamunin yang mana kita ni akan melihat cara pembuatan kikek. Kikek merupakan permainan tradisional bagi orang kita ni dan juga kalau Melayu standardnya disebut sebagai layang-layang. Dan bersama saya Abang Syahruni yang akan menunjukkan cara pembuatan kikek. Jadi terlebih dahulu bis kita membawa saya kemarin ni untuk apa ni? Mengambil buluh temiang. Oh, buluh temiang. Jadi buluh temiang ni yang akan digunakan. Itulah. Mengapa ia jadi bahan utama untuk membuat kikek? Satu untuk buluh temiang tu. Saya
kukuhnya panjang, senang diraut, ya nipis dikit. Ndejo tabal, ndejo nipis, sedang lah kalau buluh timiang. Jadi selain buluh temiang, buluh apa lagi yang boleh digunakan untuk membuat kekek? Buluh aur-aur Buluh aur-aur, sama buluh lamang. buluh lemang. Buluh lamang itu maksudnya buluh nipis lah, yang nipis. Yang penting ia mempunyai karakteristik yang nipis. Ah. Jadi lebih sesuai untuk membuat kekek. Kerana ia mudah dibentuk, betul? Mudah Mudah dibentuk seperti Abang Syahruni juga kongsikan, mudah diraut, mudah dibentuk. Jadi tanpa membuang masa, usulnya depan tu tah buluhnya tu. Terus tu. Ngam sini. Abalah kestah. Kita ni terus mengambil. Ya, ada penonton, usulnya kelihatan sudah buluh yang kami cari tu, iaitu buluh temiang. Ia mempunyai bentuk yang agak menipis sedikit lah. Sebab tu ia lebih sesuai digunakan untuk membuat kekek. Kalau di belakangan ni jua merupakan buluh tebal, ia ada berapa, bukan ada berapa, tapi ia sesuai lah digunakan untuk membuat kekek. Ia lebih untuk membuat candas lah, lebih sesuai menggunakan buluh tebal. Jadi nanti kami akan mengambil buluh yang di belakang itu kerana itu tah yang terbaik untuk digunakan sebagai kekek, untuk frame kekek tu nanti insya-Allah. Dalam pembuatan kekek memerlukan pemilihan buluh yang sesuai dan mudah diraut. Bagi masyarakat Melayu Brunei, buluh temiang yang sering digunakan kerana ia mempunyai ruas atau buku yang panjang daripada buluh-buluh yang lain. Selain mempunyai ketebalan kulit yang nipis dan ringan, mudah ditetak atau dipotong. Oleh itu, ia sedikit sebanyak akan memudahkan proses merautnya nanti. Setelah kami selesai mengambil beberapa batang buluh tersebut, kami pulang untuk melanjutkan proses seterusnya. Batang buluh yang diambil tadi seterusnya dipotong mengikut sukatan panjang yang dikehendaki. Sebaiknya dipotong di luar buku buluh bagi mengelakkan daripada rapuh atau pecah. Kemudian barulah ditampik menjadi bilah-bilah buluh yang berukuran lebih kurang 2 inci lebar. Lalu dijemur di bawah sinaran matahari atau boleh juga direndam keseluruhannya di dalam air sehingga menguning. Kaedah ini adalah untuk melembutkan buluh agar mudah diraut dan dilengkokkan. Ya, ada penonton, inilah dia buluh yang telah pun direndam semalaman ataupun dalam masa lebih kurang 24 jam. Jadi selepas ini akan dirautnya. Boleh dikatakan ia sudah lembik sudah ni. Mudah dibentuklah ni nanti. Dan jadi Abang Syahruni, kita merawatan ni kebiasaannya menggunakan teknik macam mana ni? Pakai tangan lah, merawat pakai tangan. Teknik menggunakan jari. Jari. Ada yang pakai paha. Macam mana lah? Biasanya ada 3 teknik kalau merawat ni, menggunakan jari, paha dan juga menggunakan kaki. Maksudnya tu kalau kaki tu menahan lah tu, dipijak tu. Pijak. Baik, Numpuk. jadi akan dirawat ni bagaimana ni? Agak-agak sampai sehingga jadi ketebalannya tu macam mana? Ya, ketebalannya ikut sekuatnya tadi. Macam ikut kita ni kemauan tani lah. Mana yang tani mau. Jadi kalau sekiranya kita ni mau agak tebal sikit, adakah ia akan memberi kesan kepada kekek atu? Adakah mungkin sukar untuk terabang? Macam mana? Kalau lebih tabal, ada yang beberapa naik pulang, tapi ini Agak berat sikit. berat. Jadi maksudnya ada standardnya lah ketebalannya. Ketebalannya. Jadi kalau kebiasaan bis kita macam mana? Kalau Standardnya? macam aku agak-agak lah. Agak-agak saja. Agak. Ikut naluri. Itu biasanya orang pengalaman betul. Agak-agak saja. Jadi kalau dari segi peralatan-peralatan yang akan digunakan nanti, usulnya indah banyakkah untuk membuat kekek anda? Ada banyak. Selain daripada buluh temiang yang sudah pun direndam dan sedang diraut, ada juga peralatan-peralatan yang lain digunakan. Dan ianya mudah saja alat-alatnya. Gam. Kemudian ada benang. Kemudian ada gunting. Ada juga orang menggunakan cutter ataupun cutter. pisau lah. Jadi bis kita menggunakan gunting. Dan juga
kertas kikik. Kertas kikik ni mengikut kesukaan orang. Kalau kan ikut warna apa, ikut warna. boleh guna sajalah. Yang penting ia kertas kikik yang ringan. Yang Jadi mudah kalau kita ninaikkan, mudahlah ia terbang tu. mudah terbang ni tadi. Benar. Jadi Anik, soalnya kita meraut Anik, kalau kebiasaan bis kita, berapa lama masanya diambil? Kadang kalau yang contoh saya macam 2-3 buting tu kadang sejam. Merawat saya tu. Seusai buluh diraut dengan teliti menggunakan pisau meraut, peringkat seterusnya membuat paut pada rangka buluh yang telah siap diraut. Sebelum membuat pautan, pastikan permulaan benang diikat pada tengah buluh adalah seimbang. Pada bahagian tulang belakang kikik diberi belahan. Ia adalah pertemuan ikatan tali benang yang hendak dipaut pada kedua-dua bahagian kikik. Ukuran lebar sayap kikik tidak sama dengan ukuran tulang belakang. Oleh itu, hendaklah diukur terlebih dahulu sebelum membuat pautan. Rangka kikik biasanya mempunyai beberapa komponen utama seperti kepala kikik, sayap dan tulang belakang. Peringkat terakhir melekat kertas berwarna atau kertas kikik pada rangka kikik. Seperti yang diajarkan kepada saya, mula-mula sekali sediakan sekeping kertas berukuran sederhana besar. Kemudian rangka kikik tadi diberi gam dan dilekatkan pada kertas kikik. Pastikan ia tidak bergerak. Kemudian potong dengan menggunakan gunting kertas tersebut mengikut bentuk rangka kikik tadi. Pastikan beri sedikit ruang bagi memudahkan kertas dilipat. Setelah itu, gunakan gam air untuk melekat kertas pada rangka kikik. Kertas berwarna saya bentukkan dan gunakan sebagai corak kikik atau ragi kikik mengikut kreativiti sendiri. Setiap kikik yang digunakan untuk tujuan diterbangkan, hendaklah disediakan benang untuk tali terajunya di bahagian atas dan pada bahagian ekor kikik. Kalau saya aktif dulu dari umur 12-an tahun sudah membuat kikik. Tapi yang untuk tempahan sekarang ini tahun 2022. Ada yang lebih 40 lebih kikik. Yang tempahan untuk adalah dalam 2 ke 3 minggu. Durang muda lah baru membuat. Masa ini belum pulang berjual macam di mana-mana kan. Kalau sudah musim kikik, insya Allah boleh. Selalunya musim kikik ini kia serentak lah kadang-kadang. Nyata nih jam di bandar ta start main, tutung baru ikut main. Pertandingan indah, kecuali masa permainan di kampung saya. Main suka-suka saya. Main bukulut apa. Jam di kampung kosan tanah lapang sama yang berangin, ada berangin macam di pedalaman lah. Kalau macam di pantai biasa saya kan atau bebas. Keselamatan lah yang penting. Kalau masa main kikik, kalau macam sering-sering jalan tuh kan, kalau di kampung kadang-kadang sering jalan, tanah lapang. Yang penting lihat kendaraan. Kalau macam kikik putus apa tuh, jangan di nyata nih di bubut ataupun uyung. Kadang-kadang kendaraan komunitas apa kan, cuma itulah. Kebaikannya satu untuk melapangkan pikiran, jam tenangan pikiran apa doa. Nyata nih yang kedua seronok, siok, tenang lah. Itulah kalau begitu. Meski zaman telah berubah, namun permainan kikik maupun pembuatannya masih bertahan hingga ke hari ini. Malahan telah diinovasikan sama ada dari segi bentuk corak yang lebih moden maupun kegunaannya. Kikik bukan hanya sekadar satu permainan tradisi, malahan ia adalah satu budaya Brunei yang perlu dikekalkan. Baiklah penonton, telah dia bahan yang kami sediakan untuk tontonan kita bersama pada pagi ini menyentuh mengenai dengan pembuatan kikik, dan kita harapkan agar ada yang menyaksikan bahan sebentar tadi adalah sedikit ilmu mengenai dengan pembuatan kikik, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi audio yang menyaksikan bahan kita pada pagi ini. Dan ada penonton, saya kongsikan lagi dua makluman di sini pada hari ini 21 hari bulan Mei 2023.
Diadakan Majlis Ramah Mesra Keluarga sempena Hari Raya Aidilfitri anjuran Masjid Pangeran Muda Abdul Wakil Kewdang yang akan diadakan pada jam 10.30 pagi ini bertempat di Masjid Pangeran Muda Abdul Wakil Kewdang. Manakala pada jam 2.30 petang pula akan diadakan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Pesaka dan akan diadakan di Dewan Wawasan Persatuan Pesaka Kampung Keriam Daerah Tutong. Baik, audio penonton, itu sahaja dapat dikongsikan menerusi pertemuan kita pada pagi ini, dan untuk seterusnya kembali bersama Dini dan juga Serina di Studio 4. Silakan.